Kembali lagi bersama saya, The Julia Channel. Sekarang saya akan membincangkan tentang satu tragedi misteri kehilangan seorang aktivis dari Switzerland, yaitu Bruno Manze pada tahun 2000 yang masih menjadi persoalan. Lelaki ini dipercayai gaib selepas mendaki Bukit Batu Lawi di Sarawak seorang diri. Sebelum insiden misteri itu, nama Bruno Manze disanjung kerana beliau pernah memperjuangkan nasib suku Penan di Sarawak. Mengenali individu kelahiran Switzerland ini, dia pernah dipenjara selama 4 bulan disebabkan enggan menyertai latihan ketenteraan di negara tersebut pada usia 18 tahun. Dia percaya latihan ketenteraan itu akan menggalakkan keganasan. Setelah keluar dari penjara, dia mengambil keputusan untuk meneroka banjaran Switzerland bagi mencari ketenangan. Selepas 12 tahun menetap di banjaran tersebut, dia ke negara di Asia Tenggara. Setelah menjejakkan kaki di Asia Tenggara, dia tinggal di Bangkok bersama beberapa orang petani untuk beberapa bulan. Kemudian dia meneruskan perjalanan ke Kelantan dan Terengganu. Di situ bermulanya kisah perjalanan dia untuk ke Sarawak, kerana terdapat beberapa penduduk di negeri Pantai Timur menceritakan kisah kaum Penan di negeri Bumi Kenyalang itu. Pada tahun 1984, dia menggunakan visa pelawat menyertai kumpulan ekspedisi ke Gunung Mulu, Miri dan Baram. Dia mengambil keputusan untuk mencari orang suku Penan seorang diri, sehingga kan dia kehabisan bekalan makanan. Akhirnya dia berjaya juga menemui orang Penan berdekatan dengan hutan Limbang, lalu membuat keputusan untuk menetap di sana. Setelah kaum suku Penan menerima Bruno, dia mula diajar mengenai rutin hidup kepadanya. Sikap Bruno sangat disegani sehingga kan mereka memberikan gelaran kepadanya Laki Penan. Memetik laporan utusan Borneo, penulis buku Rainforest Hero, The Life and Death of Bruno Manze, yaitu Rudy Sutter, mengulas mengenai spekulasi status perkahwinan Bruno yang dipercayai sudah berkahwin dengan gadis Penan. Namun perkara itu dinafikan. Bruno mula disanjung selepas dia berusaha menghalang salah satu syarikat pembalakan yang akan memusnahkan tanah di tempat tinggal suku Penan. Bruno bersama ketua kaum Penan mengajar kaumnya untuk melakukan sekatan jalan bagi menghalang lori balak daripada menggondol hutan mereka. Bruno ditawarkan RM500,000 dari syarikat berkenaan untuk tidak masuk campur dalam urusan tersebut, namun dia menolak tawaran tersebut. Pada tahun 1983, dia terpaksa pulang ke Switzerland setelah mendapat perkabaran ibu bapanya jatuh sakit dan kebetulan visa juga tamat tempoh. Di persidangan kemuncak G7 ke G17 pada 17 Julai 1991, dia lantang bersuara mengenai suku isu kaum Penan dan pembalakan di sana supaya dunia membuka mata. Banyak kali beliau cuba untuk memperjuangkan nasib suku Penan, namun beliau akhirnya telah berjaya ditangkap dan dihantar pulang ke Switzerland. Walau bagaimanapun, apabila setelah dihantar pulang, dia berusaha untuk kembali ke Sarawak. Pada 15 Februari tahun 2000, dia kembali semula ke Sarawak dengan menggunakan jalan darat di Kalimantan, Indonesia. Dia ditemani seorang lelaki Penan yang dikenali sebagai Paliu untuk masuk ke negeri itu. Perjalanan itu mengambil masa kira-kira 2 minggu yang memerlukan mereka mendaki bukit dan menaiki bot. Mereka mendaki hutan Bukit Batu Lawi bersama sebelum Bruno mengambil keputusan untuk mendaki gunung yang curam itu sendirian dan meminta Paliu meninggalkannya. Itulah kali terakhir jejak Bruno dikesan sebelum hilang buat selama-lamanya.
Sekumpulan kaum Penan dan pihak berkuasa BMF turun padang untuk mencari individu Switzerland itu, namun mereka masih gagal. Tambah penulis yang menulis tentang Bruno, pasukan penyiasat gagal menemui sebarang bukti kematian lelaki warga negara Switzerland itu. Malah mereka mempercayai Bruno jatuh di sisi gunung, tetapi mayat dan barangnya tidak dijumpai. Pencarian Bruno tidak menemui hasil, dan akhirnya pihak Mahkamah Sivil di Basel mengesahkan kematiannya pada tanggal 10 Mac 2005. Apa yang mampu saya simpulkan di sini ialah kehilangan Bruno kemungkinan disebabkan oleh kelantangan beliau memperjuangkan hutan-hutan di Sarawak dan juga memperjuangkan nasib kaum Penan.